Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izz Taufik bin Arifai, nombor metrik 068872. Dan sahabat saya bernama Muhammad Irhamzan bin Ejon, nombor metrik 065495. InsyaAllah pada kali ini kami diberikan tugasan di bawah subjek Tarikh Sunnah. Kod kursus adalah QSI 23902 yang dibimbing oleh Profesor Dr. Ustaz Ahmad Fauzi bin Hassan. InsyaAllah kami diberikan tugasan untuk mencari ataupun menyelidiki berkaitan dengan Imam Sufyan bin Uyainah. Pada kali ini kami akan membincangkan banyak aspek, antaranya adalah berkaitan dengan biodata Imam Sufyan bin Uyainah. Seterusnya berkaitan dengan murid-murid beliau, dan seterusnya apakah pandangan para ulama terhadap Imam Sufyan bin Uyainah. Seterusnya adalah keteguhan Imam Sufyan bin Uyainah ini di dalam mengikuti sunnah. Seterusnya adalah kata-kata mutiara daripada Imam Sufyan Uyainah. Okey, yang pertamanya mari kita kenali dulu siapakah Imam Sufyan bin Uyainah ini. Imam Sufyan bin Uyainah ini nama lengkap beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun, dan beliau ini juga dikenali sebagai Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki, kerana beliau ini adalah merupakan seseorang imam sunni dan juga ahli hadis di tanah Hijazi, ataupun lebih dikenali sebagai tanah haram di Mekah. Beliau ini, Imam Sufyan bin Uyainah ini, telah menuntut ilmu hadis sejak berusia 10 tahun, dan beliau telah mendapatkan ilmu yang banyak dan hafalan beliau ini sangatlah kuat. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau sekitar 7,000 hadis, dan beliau ini tidak memiliki karya tulisan yang berupa buku. Namun pada tahun 163 Hijrah beliau berpindah dari ke Kufah ke Mekah. Lalu beliau mengajarkan berkaitan dengan ilmu hadis dan ilmu Al-Quran kepada penduduk setempat di Hijazi, sehinggalah beliau wafat. Itu secara ringkas berkaitan dengan biodata Imam Sufyan bin Uyainah. Seterusnya kita lihat kepada penerus ilmu Imam Sufyan bin Uyainah. Di sini penerus ilmu ini bermaksud bahawa ini adalah anak-anak murid beliau, yang mana sebenarnya anak murid beliau ini banyak sebenarnya, tapi yang saya senaraikan ini adalah antara imam-imam yang masyhur, antara imam-imam yang kita kenali di zaman kita sekarang. Contohnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang kita ketahui, Imam Asy-Syafi'i ini adalah sebagai panduan kita dalam apa bidang ilmu sekalipun, khususnya ilmu berkaitan dengan hukum-hukum, fiqh dan sebagainya. Seterusnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini, Imam Al-Amasi, dan yang terakhir adalah Imam Abdullah ibn Mubarak. Sebenarnya banyak lagi anak-anak murid Imam Sufyan bin Uyainah ini, tetapi 5 orang ini adalah antara anak-anak murid beliau yang masyhur di kalangan kita. Selesai berkaitan dengan penerus ilmu Imam Sufyan bin Uyainah. Seterusnya mari kita lihat pula berkaitan dengan apakah pandangan para ulama terhadap Imam Sufyan bin Uyainah ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata mengenai Imam Sufyan bin Uyainah ini, yang mana beliau berkata Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang yang thiqah,
dan seorang hafiz, juga seorang ahli fiqh, yang mana beliau ini boleh melakukan tadlis tetapi daripada orang-orang yang terpercaya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, Imam Abdul Rahman bin Mahdi pun berkata bahawa Ibnu Uyainah ini adalah orang daripada Hijazi yang paling alim tentang hadis, tentang ilmu fiqh dan sebagainya. Sehingga kan Imam Abdul Razak pun berkata, saya tidak melihat seseorang pun setelah Ibnu Juraij yang seperti Ibnu Uyainah dalam kefasihan berbicara. Terpampang jelas bahawa kefasihan dan keilmuan Imam Sufyan bin Uyainah ini dan telah diakui oleh beberapa ulama-ulama yang tersohor dan telah pun disebut di dalam kitab Tahzib Al-Kamal yang dikarang oleh Muhammad bin Ishaq, yang mana Muhammad bin Ishaq ini mengatakan bahawa Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang yang banyak hadis yang dia telah hafal dan hujah-hujahnya pun kukuh dan lebih kepada thiqah, yang mana thiqah ini dimaksudkan dalam pembahasan adalah orang yang diberi kepercayaan oleh orang lain dalam hal agama, perilaku dan akal. Jadi seperti yang kita tahu bahawa Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang yang thiqah, sehingga kan beliau ini telah meriwayatkan sekitar 7,000 hadis, dan tetapi beliau tidak memiliki karya satu pun yang berupa buku. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu keteguhan Imam Sufyan ibn Uyainah dalam mengikuti sunnah. Sunnah seperti yang kita ketahui membawa maksud kepada amalan ataupun hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedikit sebanyak menjelaskan hukum hakam, khususnya hukum hakam yang ada di dalam agama Islam. Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata, Sufyan ibn Uyainah adalah ulama ahli hadis yang mengikuti dan mengajarkan ataupun mengamalkan hadis tersebut. Bukan sahaja beliau ni mampu menguasai dan menghafal banyak hadis, Sufyan bin Uyainah ini juga sangat teguh dalam mengamalkannya. Di dalam ini Az-Zahabi dalam kitabnya pernah berkomen ataupun pernah berkata, Sufyan bin Uyainah adalah seorang ulama ahli hadis yang mengamalkan segala isi kandungan hadisnya. Ini telah dinyatakan di dalam kitab Az-Zahabi Siyar A'lam An-Nubala. Kemudian Muhammad bin Ishaq rahimahullahu berkata, telah bercerita kepada kami Luwain bahawasanya dia telah berkata, dikatakan kepada Imam Ibn Uyainah, apakah masalah ru'yah, yakni hadis yang menyebutkan bahawa orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Lalu Sufyan menjawab, benar, sesuai dengan apa yang kami dengar dari orang-orang yang kami percaya dan redai. Apa yang kita faham dari sini, Imam Sufyan akan berkongsi hadis ataupun menyampaikan hadis itu jikalau ia mendapati hadis itu benar kesahihannya dan mempunyai sanad yang jelas. Kerana seperti yang kita ketahui, Imam Sufyan akan mengambil sanad-sanad yang tinggi. Beliau tidak akan mengambil sanad yang rendah daripada itu. Itu yang disebut sebagai tadlis. Imam Ahmad bin Nasr pernah bertanya kepada Ibnu Uyainah juga sebagai tambahan di sini, maksud hadis Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu berbunyi, sesungguhnya Allah menjadikan langit-langit yang 7 berada di salah satu jarinya. Dan hadisnya berbunyi, sesungguhnya hati hamba-hamba Allah berada di antara 2 jari jemari, di dalam surah Ar-Rahman. Terdapat juga hadis yang berbunyi juga, sesungguhnya Allah itu kagum ataupun tertawa terhadap orang-orang yang menyebut ataupun mengingatkannya di pasar-pasar. Di sini ayat ini mempunyai kata kiasan. Maka Sufyan bin Uyainah menjawab, hadis-hadis tersebut hakikatnya sebagaimana yang telah disampaikan. Kami menetapkannya dan membicarakan hadis-hadis tersebut tanpa beliau mempersoalkan bagaimana hakikat hadis tersebut. Seterusnya, sebagai salah seorang ulama ahli hadis yang terkemuka, tentunya banyak hikmah yang keluar daripada lisan Imam Sufyan bin Uyainah ini, di mana beliau sangatlah mulia seperti yang kita ketahui. Di antara mutiara kata Imam Sufyan ibn Uyainah ialah, Imam Sufyan berkata, telah dikatakan bahawa manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah 3 kelompok.
Yang pertama beliau menyebutnya seorang lelaki-lelaki yang mempunyai budak. Sedangkan besok di hari kiamat amal kebaikan budak tersebut lebih banyak daripada amalnya. Maka ia tersangatlah golongan, disebutkan sebagai golongan yang sangat rugi. Kemudian ada pula yang kedua, seseorang yang memiliki harta namun tidak mahu bersedekah sedikit pun sampailah ia waktu meninggal. Kemudian harta tersebut diwariskan kepada orang lain, sedang orang lain itu tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmu tersebut. Maka Imam Sufyan menyebutnya juga sebagai seorang ataupun golongan yang rugi. Dan yang terakhir, seorang ulama yang ilmunya tidak bermanfaat baginya langsung, akan tetapi dengan diajarkannya kepada orang lain, sedang orang lain itu dapat mengambil manfaat daripada ilmu tersebut. Maka ketiga-tiga inilah yang dikatakan Imam Sufyan sebagai tiga kelompok ataupun tiga golongan manusia yang paling rugi di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Apa yang dapat kita simpulkan daripada kepribadian Imam Sufyan ini? Kita bolehlah ambil contoh dan teladan sebagai pelajar khususnya, di mana kita boleh mengamalkan apa yang terdapat pada diri Imam Sufyan dari sudut kegigihan beliau dalam menuntut ilmu terutamanya. Di samping beliau juga mementingkan adab dan disiplin dalam menuntut ilmu daripada guru-gurunya yang masyhur. Kita boleh sebut beliau sebagai seorang yang wara'. Kita pun boleh sebut dia sebagai seorang yang wara' dalam menuntut ilmu. Sufyan ibn Uyainah pernah ditanya tentang hakikat wara' yang sebenarnya. Lalu beliau pun menjelaskan, wara' adalah keinginan untuk mendalami ilmu ataupun disebut ilmu ad-din, ilmu agama yang menjadi sarana ataupun saranan untuk mengenal selok-belok apa yang dimaksudkan dengan wara'. Sebahagian orang menganggap sikap wara' tercermin pada sikap diam dalam waktu yang lama dan sedikit berbicara ataupun sedikit bercakap. Padahal bukan sedemikian. Menurut saya sesungguhnya orang yang berbicara lagi alim ataupun lebih afdal, itulah yang dimaksudkan dengan wara' dibandingkan lelaki yang jahil lagi diam. Sufyan ibnu Uyainah juga memiliki hikmah yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Sebenarnya banyak lagi contoh yang baik. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang baik kita boleh contohi daripada Imam Sufyan ini. Moga Allah merahmati beliau. Di sini kitab rujukan yang kami gunakan ada dua. Yang pertama kitab Tarikh Sunnah yang disusun oleh pensyarah kami sendiri, Dr. Ahmad Fauzi bin Hasan selaku pensyarah pengajian Islam dalam bidang Quran dan Sunnah Fakulti Kontemporer Islam di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan seterusnya sebagai tambahan dalam rujukan kami ini ataupun pembentangan slide kami, yakni kami menggunakan kitab Tazkiratul Huffaz, di mana merupakan karya Imam Az-Zahabi. Pengarang kitab ini merupakan Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zahabi. Wallahu a'lam.